Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Farid Misbah, Ustaz Zawi Ghazali, Muhammad Adib, Mior Baharudin, Ruhana Saad dan semua yang hadir pada malam ini ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Suzy Daniel, jika kesempatan, Safwan Ibrahim, tolong postkan, tolong sharekan video ni dengan teman lain. Moga ramai dapat manfaat pada malam ni, kerana ada satu bincangan yang sangat penting yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan daripada Rasulullah SAW berkenaan dengan kitab Adabul Mufrad, ya. Puan Kamisa Syukri Said, jangan lupa yang memiliki kitab yang mulia ni, Al-Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, yang berusia lebih daripada 1200 tahun. Tolong buka muka surat 21, bab yang ke-9, hadis yang ke-18, ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat mempelajari cerminan akhlak Nabi SAW daripada kitab yang penting ni, Al-Adabul Mufrad. Alhamdulillah, Musamas Abu Syikin, Syukri Said, ya. Ini adalah kitab yang menterjemahkan tentang akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Penting untuk kita miliki, ya. Milas Mukhtar Surihana. Jangan lupa tuan, ya. Buka muka surat 21, bab yang ke-9. Ini merupakan bincangan kita sebelum masuki kuliah tafsir atas jalangan jemaah yang ada dalam followers kita di sahabat Ustaz Hazan. InsyaAllah saya akan tafsirkan surah Al-Fathu. Tapi sebelum kita baca surah Al-Fathu sesama, ya, Salimi Saleh, Humaira Aris, Hafizah Jazuri, Muhammad Fadli Ahmad, terima kasih kerana dah share pada teman yang lain. Barakallahu fikum. Ustaz Zawi Ghazali, Nasirun Uri, Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari akhlak Nabi kita SAW menerusi kitab yang penting ini, kerana ia adalah himpunan hadis-hadis yang menceritakan tentang akhlak Nabi kita sesuai dengan namanya, Al-Adab Al-Mufrad. Ya. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bima katab fi darain, amin. Berkata pengarang, moga Allah memberkatinya dalam apa yang dicatatkan untuk menjadi rujukan kita pada kali ini. Hadis yang ke-18 saya telah bincangkan. Kita baca dia sekali, ya. Haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz qala haddatsana Abdul Malik bin Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakr al-Basri laqituhu bi Ramlah qala haddatsani Rashid Abu Muhammad an Shahr bin Haushab an Ummi Darda an Abi Darda qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis' la tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta wa awhurikta wa la tatrukanna salata al-maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah wa la tashrabanna al-khamr fa innaha miftahu kulli sharrin wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruj min dunyaka fakhruj lahumā wa la tunazi'anna an wulāta al-amri wa in ra'ayta annaka anta ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل. Demikianlah kita belajar hadis, tuan-tuan. Bayangkan 1400 tahun lalu ketika mereka mempelajari kuliah hadis, contohnya Imam Al-Bukhari datang dari tempat yang jauh. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan bagaimana kehadiran beliau di Baghdad disambut oleh puluhan orang yang ingin menguji ketekunan ataupun ketelitian ilmu hadis yang ada padanya. Itu mereka menerbalikkan sanad-sanad periwayatan itu daripada orang ini kepada orang itu, semuanya diterbalikkan, dan hadis-hadis yang berkenaan pun ditukar-tukar dalamnya, dengan harapan bahawa Imam Bukhari tidak bertemu dengan puncanya. Tapi dalam kata kejutnya sekalian hadis itu, ribuan orang menyaksikan Imam Al-Bukhari bukan saja membetulkan sanad kepada yang tepat, malahan beliau dengan sekali bacaan orang itu yang sengaja dipersalahkan, beliau dapat ingat sanad yang salah itu. Saya berikan contoh kepada tuan-tuan pada malam ni. Kalau hadis yang ke-18 ni, haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz, tukar jadi haddatsana, contohnya Abdul Malik bin Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakr al-Basri, kita tukar lagi siapa kepada siapa, dicampur adukkan sanad-sanad itu. Kemudian dari sudut hadis yang dikemukakan pun, hadis itu ditukar. Yang ini dimasukkan di sana, hadis yang ke-9 dimasukkan ke hadis yang ke-8. Sengaja mereka melakukan demikian. Kalau Imam Bukhari menyebut sanad yang betul, itu tidaklah mengherankan, itu ramai orang boleh ingat. Tapi yang peliknya, Imam Bukhari boleh ingat sanad yang mereka sebut secara salah itu. Imam Bukhari sekali dengar,
boleh menyebutnya yang ini bukan begini, ini begini, yang itu bukan begitu, dia begini. Satu persatu ditunjukkan. Bagaimana tuan-tuan, mereka sangat menghormati ilmu hadis, mencintai ilmu hadis. Bahkan inilah dia golongan yang disebut sebagai khawasul Rasulillah. Inilah yang disebut sebagai ahibbatur Rasulillah. Inilah kekasih-kekasih Rasulullah SAW yang ada di muka bumi, iaitu mereka yang berkecimpung dalam ilmu hadis, kerana mereka lah yang mengkaji, menyampaikan kepada kita ilmu ini, dan ini merupakan sebahagian daripada agama al-Isnan min ad-din. Syekh Abdul Fattah Al-Ghudah menulis buku yang bertajuk Al-Isnad min ad-din, mentahqiqkan buku Al-Isnad min ad-din, iaitu isnad itu sebahagian dari agama, kata Abdullah bin Mubarak. Jadi ini ilmu sanad yang kita belajar, kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa, kepada Rasulullah SAW. Dan dalam pesan pada kali ini, saya dah sebutkan dalam kuliah kita 2 malam lepas, iaitu Nabi SAW telah menyampaikan kepada Abu Darda, dan kita telah pelajari siapakah Abu Darda ini, yang nama sebenarnya adalah yang kita telah pelajari sebenarnya Umaymir ataupun Amir, merupakan seorang daripada panglima perang yang sangat digeruni, dan bersama dengan Rasulullah dalam semua masyahid, dalam semua ghazawat bersama dengan Rasulullah SAW. Terima kasih Asfani Ahmad, Nurasyikin, Barakallahu Fikum, Syirin Safa. Jadi dalam apa yang disebut oleh Nabi menulis pesan di sini, 9 perkara. Jangan syirik kepada Allah dengan satu apapun, walaupun kau akan dikerat-kerat ataupun dibakar hidup-hidup. Jangan tinggalkan salat secara sengaja, kerana siapa meninggalkannya secara sengaja, maka Allah SWT akan berlepas daripadanya, tak dapat perlindungan daripada Allah. Dan kita telah pelajari doa para ulama, iaitu Allahumma hafazna kama tahfazu al-walida fi batri ummi. Bagaimana kita minta daripada Allah kasih sayangnya, rahmatnya, supaya menjaga kita sentiasa, jaga kita dalam iman. Dan kita juga pernah pelajari hadis Allahumma hafazna bi islami qa'imin wa hafazna bi islami raqidin wa hafazna bi islami, bagaimana qa'idin, Allahumma hafazna bi islami qa'idin wa hafazna bi islami raqidin wa la tushmit bina a'da'an wa la hasidin, Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khaza'inu biyadik wa na'udzubika min kulli syarrin khaza'inu biyadik. Ya Allah, kurniakan kepada kami penjagaan yang sempurna dalam Islam ini ketika kami berdiri. Kurniakan kami penjagaan yang sempurna dalam Islam ini ketika kami berehat. Kurniakan kami penjagaan yang paling sempurna ketika kami tidur. Kurniakan kami perlindungan daripada musuh, daripada orang yang dengki, daripada orang yang hasad. Ini doa yang Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan. Jadi kita minta kepada Allah perlindungan daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan, yang boleh membahayakan. Kemudian dalam pesan Nabi di sini, wala tashraban al-khamr fa innaha miftahu kulli syarrin, jangan minum arak kerana ia merupakan kunci segala dosa. Khamr ini dipanggil, datang perkataan dan ada kaitan dengan khimar. Khimar ni berarti tudung. Apa pula kaitan tudung dengan arak, tuan-tuan? Orang Arab kalau panggil khimar, khimar ni tudung, macam anak-anak kita pakai itu. Kalau mereka pakai purdah, dia pakai niqab. Kalau mereka pakai tutup muka habis semangat, dia panggil burqul. Ni adalah istilah-istilah yang digunakan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Niqab dipanggil sebagai khimar. Khimar itu dong yang anak kita pakai, yang ibu kita pakai itu, yang tidak menutup muka, dipanggil khimar. Dia perkataan khamar. Khamar ni maknanya satu yang menutup akal. Kalau khimar itu adalah satu, bukan himar, ha mim alif ra, himar itu hamir, itu dongki. Ha pedas. Alif ba ta tha jim ha. Kha, ni kha yang dititik itu khimar. Khimar atau perkataan khamr. Khamr ni maknanya arak. Kenapa dipanggil sebagai khamrun? Kerana arak berperanan untuk menutup akal, menyebabkan seorang tak dapat berfikir, dan menyebabkan dia terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi perkataan khimar adalah tudung. Tudung itu menutup rambut seorang perempuan, auratnya daripada kelihatan kepada orang ramai. Ini kaitan yang ada di antara bahasa Arab. Ini dipanggil sebagai saraf, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Saraf ni daripada satu perkataan, dia berkembang menjadi banyak perkataan dalam makna yang lebih luas. Jadi jangan minum arak kerana ia merupakan kunci segala kejahatan. Dalam hadis lain Nabi menyatakannya sebagai umul fawahish, ibu kepada segala perkara yang keji, ataupun umul khaba'ith, ummu kepada segala benda-benda, ibu kepada segala perkara yang jahat. Khabith dengan fahishah. Kenapa dipanggil sebagai fahisyah? Kata para ulama syurahul hadis, contohnya Ibn Hajar dalam penjelasannya, bahawa dipanggil sebagai umul fawahish, ibu kepada segala perkara yang keji, kerana seseorang yang minum arak mungkin boleh
berzina dengan adik-beradiknya sendiri. Na'udzubillah. Maka kerana akalnya sudah hilang, akalnya telah ditutup oleh syahwatnya, akalnya telah ditutup oleh mabuknya itu, maka itu sebab dipanggil sebagai kunci segala kejahatan. Baik, ini pesan Nabi SAW yang pertama yang telah kita pelajari, jangan syirik. Yang kedua, jangan meninggalkan salat. Yang ketiga, jangan minum arak. Yang keempat, wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruj min dunyaka fakhruj lahuma. Apa terjemahannya tuan-tuan? Ini adalah terjemahan yang pertama dalam bahasa Melayu untuk tuan-tuan Saya galakkan tuan untuk memiliki, iaitu Al-Adabul Mufrad, kitab hadis akhlak Nabi SAW. Cikgu Rahaya, khamar Cikgu Rahaya, khamar, khamar, bukan qimar. Qimar tu dia jadi judi pula. Ni khamar, kha, bukan qaf, Baik. Jadi maksudnya, taatilah kedua bapamu sekiranya walaupun mereka menyuruhmu melepaskan habuan duniamu, maka lepaskanlah. Jadi apa sahaja ketaatan dalam perkara-perkara yang makruf, melainkan kalau ibu ayah itu menyuruh perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara maksiat. Sebagai contohnya yang kita pelajari dalam surah Luqman, kalau ibu ayah itu masih lagi kafir sebagai contohnya, maka mereka menyuruh kita untuk melakukan maksiat, maka tidak boleh mentaati mereka dalam melakukan maksiat itu. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Allah menyuruh kita untuk bersahabat dengan mereka, berkawan dengan mereka dengan baik, walaupun agama berbeza. Sebagai contohnya, ayah ibu itu masih lagi kafir, anaknya masuk Islam, maka masih lagi dituntut untuk melakukan kebaikan kepada ibu ayah. Cuma andai mereka menyuruh kita melakukan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara bersifat pemujaan kepada dewa mereka, syaitan dan sebagainya, maka itu adalah haram untuk kita mengikutinya, mentaati mereka. Jadi dalam peringatan Nabi SAW ini, taatilah kedua ibu bapamu sekiranya mereka menyuruh melepaskan habuan dunia, maka lepaskanlah. Dan kita telah pelajari bagaimana kalau seseorang anak itu sedang melakukan ibadah sunat pun, hendaklah dia meninggalkan ibadah sunat, kerana mentaati ibu bapanya adalah lebih aula, lebih utama, lebih dituntut. Dan kita telah bawakan kisah Juraij sebagai contohnya. Baik, seterusnya dalam wasiat Nabi SAW, ini yang sangat penting untuk saya beritahu kepada tuan-tuan pada malam ni. Ini adalah ilmu tuan-tuan, sampaikan. Kita bukan bercakap bab politik, tapi merupakan satu bahagian daripada akidah kita, dari sudut ibadah kita. Kerana kita akan berdepan dengan situasi kita menjadi rakyat yang dipimpin, maka bicara ni sangat penting untuk kita faham tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Apa pesan Nabi SAW di sini? Wa in amaraka wa la tunazi'anna ulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Apa maksudnya tuan-tuan? Jangan berpaling ketaatan kepada pemimpin walaupun kamu melihat dirimu adalah benar. Maka kita wajib mentaati pemimpin. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini pesan daripada Nabi SAW. Kerana Nabi Allah Ta'ala telah pun wahyukan kepada baginda SAW untuk mengatakan satu kebenaran. Itu sebab kita dapat lihat dalam kepimpinan umat Islam yang terdahulu, walaupun mereka tidak suka dengan satu kepimpinan itu, tapi mereka tetap tidak keluar daripada mentaatinya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ni adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Sekiranya kita menjadi rakyat, maka wajib kita mentaati pemimpin selagi mereka tidak menyuruh kita melakukan perkara-perkara yang mungkar, dan perkara-perkara yang jelas kemungkarannya, perkara-perkara yang bersifat kufur, perkara-perkara yang jelas merujuk kepada kekufuran kepada Allah, maka pada saat itu barulah kita keluar dari ketaatan terhadap mereka. Jadi ini yang perlu umat Islam faham tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalaulah semua orang baca kitab hadis ini, memahami bab fitnah akhir zaman ni, kerana memang tiada siapa yang sempurna tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kita berdepan dengan pandemik, dengan wabak yang berlaku pada yang kita lihat pada hari ini. Memang ada kelemahan-kelemahan dari sudut pentadbiran, tetapi agak-agak tuan-tuan, kalau sesiapa yang memimpin pada waktu ini boleh datangkan sesuatu yang lebih baik ke? Jadi bukan lebih baik kita sebagai rakyat menyokong apa-apa yang baik, kita sokong, cuba untuk beri pandangan kita menerusi saluran yang betul bagi mengelakkan bencana yang lebih besar. Kerana kita sedang berperang dengan suasana wabak pada hari ini tuan-tuan. Kalau tidak ada wabak sekalipun, kepimpinan ini merupakan amanah daripada Allah, maka sesiapa sahaja yang dipimpin wajib kita beri ketaatan kepada mereka, melainkan apabila mereka keluar daripada ketaatan kepada Allah. Ini dalam konteks kita negara umat Islam
maka kepimpinan itu ada kelemahan-kelemahannya, tetapi selagi tidak keluar daripada ketaatan pada Allah, maka kita tetap kena wajib menerima kepimpinan tersebut, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, dalam satu hadis mengatakan ma aqamu fikumus salah, selagi pemimpin-pemimpin itu mendirikan salat, maka bila mereka mendirikan salat, mereka masih Islam lagi, maka apa-apa sahaja perkara yang mereka lakukan sebalik itu yang kita tidak tahu, yang kita dengar-dengar orang mengatakan, sebagai contohnya mereka terlibat dengan perkara haram, minum dan sebagainya, tapi itu kita tidak nampak. Yang kita nampak di depan kita, mereka salat, mereka adalah sebahagian daripada umat Islam, memang tidak menafikan. Ada kalangan mereka yang tidak menutup aurat sebagai contohnya, tapi umat Islam melihat dari sudut yang lebih besar daripada perkara itu. Bahkan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, satu hari kepimpinan seorang yang saleh tetapi lemah lebih mudarat daripada 100 tahun kepimpinan seorang yang zalim tetapi dia kuat. Hadis ini merujuk kepada keadaan yang dilalui rumah Islam dalam zaman-zaman mereka. Satu hari kepimpinan seorang pemimpin yang saleh, yang baik, tetapi dia lemah, sangat bahaya. Nak dibandingkan dengan kepimpinan dalam tempoh 100 tahun oleh seorang yang zalim tetapi dia kuat. Bahaya maksud apa, tuan-tuan? Kerana orang yang lemah ini akan diambil kesempatan oleh orang lain. Tetapi orang itu kalau dia melakukan maksiat kepada Allah SWT, kejahatan dirinya itu dia dengan Allah, tapi dia kuat untuk memimpin, maka kepimpinan itu yang dia kehendaki. Adapun masalah dia, sama ada dia melakukan dosa-dosa yang tertentu, itu dia dengan Allah, itu tak ada kena dengan kita. Jadi yang kita silap faham, tuan-tuan dimuliakan sekalian, ya. Jadi sejarah Islam telah menunjukkan bahawa kepimpinan yang ada dalam empire-empire yang pernah ditegakkan dalam kerajaan Islam ada kelemahan-kelemahannya tersendiri. Kerajaan Andalus baik, Baghdad baik, Osmaniyah baik, mereka memang ada kelemahan-kelemahan. Tetapi sikap para ulama pada masa itu menerangkan kepada rakyat bahawa ini merupakan satu ujian Allah kepada kita. Ada pemimpin yang macam ni, kita dapat menegakkan Islam, umat Islam dapat dipertahankan, dan keperluan-kepentingan umat Islam dapat dijaga, maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita bantulah menasihati mana yang mampu. Ya, kerana tuan-tuan yang hati dan dikasihi Nabi telah pun beritahu kepada kita dalam banyak hadis. Nanti ada peluang kita baca hadis-hadis akhir zaman, hadis-hadis berkaitan dengan kepimpinan. Tuan-tuan jangan mendengar apa yang saya terangkan ini, tuan-tuan mengatakan ini isu politik, orang ni cenderung. Tidak, ini apa yang dianjurkan oleh Islam, yang diajar oleh Nabi SAW. Bila ada kepimpinan, beri ketaatan kepada mereka, kerana itu ujian Allah kepada kamu. Sebagaimana diri kamu, maka itulah kepimpinan kamu sebenarnya. Oleh kerana kelemahan-kelemahan yang ada pada kita, maka inilah orang yang terbaik yang dapat memimpin kita pada hari ini. Ketika ditanya kepada para ulama di bumi Syam, kenapa Imam Mahdi tak turun-turun waktu sekarang ni, Nabi Isa AS tak datang-datang lagi? Kerana jawapan mereka, Dajjal belum muncul lagi. Dan sebelum Dajjal muncul, kita umat Islam ni kena perbaiki diri kita, kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Kerana kalaulah muncul Imam Mahdi pada waktu ini, maka dia akan dibunuh oleh orang Islam sendiri. Kerana orang Islam dengan kerakusan kepimimpinannya, dan juga tamak halobanya, pentingkan diri sendirinya, jadi memang timingnya tak tepat, tuan-tuan, untuk Imam Mahdi datang. Belum tepat lagi untuk Nabi Isa datang, kerana kita orang Islam belum bersedia sebenarnya. Jadi anggaplah kepimpinan ni satu ujian daripada Allah. Inilah yang ada, yang mampu kita berikan sokongan, berikan dokongan. Andai ada kelemahan-kelemahan yang berlaku dalam sistem negara kita, tak dibenarkan untuk kita menggulingkan, ikutlah channel yang betul, iaitu dengan cara mungkin sebagai pilihan raya, sebagai contohnya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, negara-negara yang lain di Turki, negara-negara yang lain, kita boleh lihat bagaimana kepimpinan yang baik itu dapat naik dengan cara kesedaran rakyat untuk mengundi mereka yang betul. Ada pun mengguling orang di tengah jalan ni, tuan-tuan, ini adalah satu perkara yang tidak betul sebenarnya. Baik, jadi dalam pesan Nabi SAW di sini, jangan berpaling ketaatan kepada pemimpin walaupun kamu melihat dirimu benar. Ya, saya pernah terang kepada tuan-tuan ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an yang tidak sembahyang secara jamak ketika menunaikan ibadah haji. Nabi SAW melakukan ibadah sembahyang di Padang Arafah dan juga di Mina dalam musim haji secara jamak, tapi Uthman tidak melakukan demikian. Maka Abdullah bin Mas'ud mengingkarinya, berkata kepada sahabat-sahabat yang lain bahawa kenapa Sayyidina Uthman tidak
menjamak sembahyangnya kat sini, sedangkan Nabi menjamakkannya. Walau bagaimanapun ketika beliau menjadi makmum, beliau ikut Sayyidina Uthman untuk sembahyang sempurna, tidak menjamakkannya. Lalu para sahabat yang lain bertanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, engkau menegur Sayyidina Uthman, tapi engkau pun sembahyang macam dia. Kau kata Rasulullah SAW melakukan yang sebaliknya. Kata Abdullah bin Mas'ud, keluar daripada kepimpinan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Uthman adalah khalifah kita, jadi apa dia buat kita ikut, walaupun kita nampak pada zahirnya bertentangan daripada apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Tentu ada kebaikan dengan kita mengikutinya, kerana dia kepimpinan yang Allah telah tetapkan untuk kita. Tengok tuan-tuan kematangan orang untuk berfikir. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ada banyak hadis yang berkaitan perkara ini. InsyaAllah nanti ada peluang kita baca tentang hadithul fitan, hadis-hadis fitnah akhir zaman. Fitnah ni berarti kepada peristiwa yang berlaku di akhir zaman, dengan penyakitnya, dengan wabaknya, dengan pembalahannya, persenjataannya, pembunuhan yang banyak. Ini namanya peristiwa fitnah akhir zaman. Nanti insya-Allah ada peluang kita akan baca Anisa Nazar, barakallahu fikum, mursyidah. Ya. Baik. Apa lagi pesan Nabi SAW dalam hadis ini? Jangan kamu berpaling daripada ketaatan kepada pemimpin walaupun kamu lihat diri guna, kamu lihat mereka salah. Lagi apa? Jangan melarikan diri daripada medan pertempuran walaupun pada saat kamu akan terbunuh dan rakan-rakan yang lain melarikan diri. Kalau seseorang itu melarikan diri dalam pertempuran, maka dia pun mati. Mungkin diserang musuh, ditembak panah dan sebagainya. Maka oleh kerana dia mati dalam medan pertempuran dalam keadaan berpaling, dia tidak dapat syahid dunia akhirat, tuan-tuan. Ada beza syahid dunia akhirat. Macam orang mati syahid menegakkan kalimah Allah dalam peperangan, dalam jihad, mereka mati ketika berdepan dengan musuh, itu dipanggil syahid dunia dan juga akhirat. Tapi kalau orang itu melarikan diri dan senjata kena padanya ketika melarikan diri, ini mati dalam pertempuran, tapi ketika melarikan diri, orang ini dipanggil sebagai syahid dunia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Syahid dunia, dia bukan syahid dunia akhirat. Buktinya dalam peristiwa ketika Nabi SAW melihat seorang yang dipuji oleh sahabat-sahabat, melihatnya mati syahid, alangkah hebatnya dia berjuang mati. Nabi SAW telah menyatakan tidak, belum tentu lagi, menunjukkan kepada kita orang yang mati di medan pertempuran pun belum tentu dapat pangkat syahid dunia dan juga akhirat. Ada tiga jenis syahid syahid dunia akhirat, syahid dunia saja, syahid akhirat saja. Syahid akhirat saja ni umpama orang yang gharik, orang yang terbakar, orang yang lemas, orang perempuan mat'un, orang mabtun, orang perempuan yang contohnya melahirkan anak, meninggal dunia pada waktu itu, orang yang sakit dalam badannya, orang yang mungkin disengat binatang berbisa, orang yang kena penyakit COVID pada hari ini sebagai contohnya, disebut oleh para mufti, mereka mendapat pangkat syahid, tapi bukannya syahid macam orang yang mati syahid dalam perangan itu. Pangkatnya bawah sedikit daripada orang yang mati syahid di medan pertempuran, itu lebih tinggi di sisi Allah SWT. Jadi orang ni dapat syahid tapi syahid akhirat saja. Pengurusan jenazahnya sama seperti orang biasa. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini, jangan larikan diri daripada medan pertempuran walaupun kamu lihat, kamu yakin kamu akan terbunuh dan rakan-rakan telah mula melarikan diri, hendaklah kamu stay. Melainkan seandainya ketua yang bertanggungjawab mengarahkan untuk berundur. Ini berlaku dalam perang Yarmouk sebagai contohnya. Ketika Rasulullah SAW sudah pun wafat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, maka umat Islam berada dalam medan Yarmouk, dalam perang Yarmouk, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dalam perang Yarmouk ni menyaksikan bahawa yang dipilih oleh Nabi SAW untuk jadi kepimpinan itu, kita dapat lihat, maafkan saya, dalam perang Mu'tah, ketika Nabi SAW masih hidup, yang menjadi kepimpinan yang Nabi lantik Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Harisah. Ini adalah kepimpinan yang ada. Zaid bin Harisah, kalau Zaid bin Harisah gugur, lantiklah di tempatnya Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far juga mati syahid, maka lantiklah Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha juga terkorban, maka terpulanglah kepada kamu untuk pilih siapa yang layak menjadi kepimpinan kamu. Maka ketiga-tiga jeneral ini pun gugur syahid. Umat Islam telah pun memilih Khalid Walid untuk memimpin tentera yang bilangannya jauh lebih kecil nak menentang tentera Rom, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Akhirnya ketika menentang tentera Rom, Khalid Walid telah buat satu tipu hela taktik sehingga menyebabkan Rom berundur. Tidak menang pada Rom dan tidak menang pada umat Islam, tapi sekurang-kurangnya moral umat Islam tidak kalah. Maka
Maka akhirnya Sayyidina Khalid Walid telah memerintahkan tentera untuk berundur. Ketika sampai di Madinah, maka umat Islam telah mengatakan, apalah tentera ni lari daripada pertempuran. Nabi SAW mengatakan tidak, itu tidak lari daripada pertempuran, itu kerana mereka menyusun strategi baru. Jadi yang dimaksudkan di sini, kalau kita sengaja melarikan diri daripada medan pertempuran dalam keadaan untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan tanggungjawab, maka inilah yang dipanggil sebagai dosa besar, tuan-tuan. Tawali yaum zahfi, lari daripada medan pertempuran. Jadi ketika pergi berperang ini, inilah darjat yang paling tinggi, seperti yang telah kita pelajari kelebihan bulan Zulhijjah yang lalu, ketika Nabi SAW telah bersabda, tiada amalan lebih utama daripada beramal pada 10 hari awal Zulhijjah itu, dan mengatasi pahala orang berjihad di jalan Allah. Lalu para sahabat tanya, jihad di jalan Allah pun maknanya ibadah pada 10 hari yang awal Zulhijjah lebih utama daripada berjihad di jalan Allah? Jawapan Nabi, ya, lebih besar nilainya, melainkan seorang yang memang benar-benar pergi berjihad dan tidak mahu kembali lagi. Yukhatiru bi nafsihi wa malihi, seorang yang benar-benar pergi berjihad di jalan Allah dan tidak mahu pulang, dan akhirnya dia mati syahid. Sudah tentulah orang mati syahid di jalan Allah itu lebih tinggi makamnya daripada ibadah-ibadah yang lain, ya. Baik tuan, sebelum terlupa saya nak ajak tuan untuk dapatkan Habat Sauda Birkah, pesan daripada Naja Zahlan Travel. Mudah-mudahan tak lama lagi kita boleh melaksanakan ibadah umrah, tuan. Ini adalah Habat Sauda Birkah yang bernama Birkah, brand Birkah, yang bertujuan untuk memenuhi saranan Nabi SAW bahawa padanya ada rawatan pada semua penyakit melainkan kematian. Inilah Birkah Habat Sauda yang telah pun diproses minyaknya, dan untuk kapsul seperti ini mudah untuk kita bawa ke mana-mana dan untuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuan, keadaannya seperti ini. Birkah Habat Sauda mudah untuk kita bawa pergi mana-mana, tak ada handbag, briefcase dan sebagainya. Kami di Zahlan Travel juga ada masakkan kurma mekjol dari Palestin dalam kontainer seperti ini, mudah untuk kita simpan. Tak ada serangan daripada serangga, begitu banyak bugs dalam negara kita ni, tuan. Ni adalah kurma mekjol yang besar, saiznya amat menyerakan. Tengok pun dah apa, tuan, terkeluar air liur. Inilah dia kurma mekjol dari Palestin, Jordan, yang difirmankan oleh Allah dalam surah Maryam ayat ke-25, wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlah, wahai Maryam, gegarkan pokok kurma, nanti aku akan berikan buah itu pada kamu, untuk menghilangkan penyakit, menghilangkan kepenatan ketika kamu melahirkan puteramu Isa bin Maryam. Inilah kurma mekjol yang kami import daripada Jordan, tuan. Sebahagiannya tanam dari Palestin. Inilah kurma mekjol. Bagi tuan yang minat untuk dapatkan kurma ajwa pun kami ada. Alhamdulillah, inilah kurma ajwa, jauh lebih kecil daripada kurma mekjol, tapi Nabi telah menyatakan bahawa man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurru sumul sirun, siapa yang makan kurma ajwa 7 biji setiap pagi, jauh daripada sihir dan juga racun. Inilah kurma yang disabdakan Nabi SAW, ajwa aliyah dari Madinah. Juga hadirnya dalam bentuk kontainer seperti ini, mudah untuk tuan-tuan simpan, makan, bersahur, berbuka dan sebagainya. Baik, lagi dalam pesan Nabi SAW di sini, berbelanjalah untuk keluargamu, jangan berlaku kasar kepada mereka, dan pupuklah mereka dengan perasaan takut kepada Allah. Maka tuan-tuan, dalam kita ingat dalam hidup ni, isteri, anak-anak, terima kasih pada Ustaz Nulis yang telah menyalin kuliah pada malam ni. Seperti biasa, kalau tuan-tuan nak dapatkan nota-nota kuliah yang saya sampaikan, silalah join Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Nota doa yang kita pelajari semuanya ada kat situ. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Nulis, kepada Ustaz Syafiq Murad, Ustaz Zawi Ghazali yang banyak mencatat apa saja yang terbit dengan kuliah ni. Jadi pesan Nabi yang terakhir kat sini, belanjalah untuk keluargamu, jangan berlaku kasar kepada mereka. Dan wala tarfa' asakan ahlika, jangan kamu pukul mereka, dan pupuklah mereka dengan perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW menganjurkan kepada kita sebagai umatnya, jangan kita berlaku kasar kepada keluarga. Ada orang dalam kehidupan ini dengan kawannya bukan baik lagi, setiap hari belanja, patang jumpa saja ada je hadiah beri, tapi kepada isteri, kepada anak-anaknya kedekutkan main lagi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sampai isterinya, anak-anaknya menjadi takut kepadanya. Bayangkan kalau kita ni pulang ke rumah, anak-anak gembira melihat kepulangan kita. Tapi kalau kita keluar daripada rumah, anak-anak menganggap itu hari raya,
Allah memang ada something wrong lah dengan kita tuan-tuan. Lihat ni, nak tahu anak kita suka atau tidak kewujudan kita kat rumah ni, lihat mukanya, gembiranya kalau kita ada bersama. Sebaliknya kalau kita tak ada, mereka menanya-nanya pada ibunya, mana ayah. Tapi sebaliknya ada orang yang kalau dia hadir kat rumah, anak-anaknya menganggap macam neraka. Kalau dia tak ada kat rumah, anak-anaknya berpesta. Orang ini memang ada benda yang tak kena pada isi anak-anaknya, tuan-tuan ni boleh kasihan. Yang mana satu, kita agaknya hadirnya dinanti, pulangnya dirindui, ketiadaannya dirindui, ataupun datangnya dibenci, perginya digilai. Yang mana satu, tuan-tuan ni boleh kasihan. Ya. Jadi dalam apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW, bersikap baiklah dengan isteri kamu dan juga anak-anak kamu. Bahkan kita telah pelajari yang surah An-Nisa yang lalu dalam bab nusyus sekalipun, sahabat-sahabat Nabi SAW ketika mereka ada yang di kalangan mereka yang memukul isteri, maka Nabi telah pun menyatakan walan yadrib khiyarukum, tidak akan memukul isteri tidak akan memukul isteri orang yang terbaik di kalangan kamu. Ya, jadi ketika Nabi SAW menganjurkan untuk mengingatkan isteri bila mereka melakukan kesilapan, madailah tunjukkan kayu sugi saja. Jangan pukul dengan bantal. Tunjuk kayu sugi ni. Kayu sugi ni bagi seorang isteri yang amat mencintai suaminya, bila ditunjukkan kayu sugi itu pun dia rasa macam terkilan, sedih sangat suami buat begitu. Maka tuan-tuan, begitu romantiknya keluarga Rasulullah SAW. Rasul mengajar para sahabat supaya jangan memukul isteri mereka. Dan kalau terpaksa pukul pun pukullah dengan kayu sugi, kata Nabi SAW. Dan jauhilah bahagian muka dan juga bahagian kehormatan dirinya, kemuliaan dirinya. Jangan diapa-apakan. Sian seorang perempuan ni, tuan-tuan, kalau kita lihat, dengar, ikut cerita perkembangan, ada kalangan mereka ni yang dipukul oleh suami di hadapan anak-anaknya. Pada anak-anak itu yang dia melahirkan anak-anak itu daripada suaminya, depan anak-anak dilakukan demikian, tak patut sangatlah tuan-tuan. Hina benar ke isteri tu sampai dipukul depan anak-anak. Malu dia tuan-tuan. Hina sangat ke apa benda yang dilakukan sampai ke tahap macam tu. Dan kita telah pelajari bahawa cara Rasulullah SAW itulah cara yang terbaik ketika berlaku perselisihan sekalipun. Walaupun mengkehendaki daripada mereka untuk pisah di tempat tidur, tapi tidak di hadapan anak-anak, tidak tidur di tempat lain. Kita telah pelajari perkara dalam surat Nisa, boleh rujuk tuan-tuan dalam kuliah tafsir yang kita bentangkan berkenaan dengan ayat nusyus yang telah kita bincangkan beberapa bulan yang lalu. Jadi dalam pesan Nabi SAW di sini adalah kita dituntut untuk belanja untuk keluarga kita. Belanja ikut kemampuan lah. Wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah. Melihat kepada kemampuan kita sendiri. Kalau kita mungkin dengan kemampuan yang ada, dengan apa yang kita sediakan untuk keluarga, beza satu sama lain. Seorang pegawai besar lain daripada seorang kerani, seorang kerani beza daripada seorang yang makan gaji, yang bekerja kampung sebagai contohnya. Dia ikut kemampuan masing-masing. Apapun yang dikehendaki dalam Islam ni, berilah keutamaan kepada mereka. Ada yang hak-hak yang telah pun dijelaskan oleh Islam, dianjurkan oleh Islam, ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, diterangkan oleh antara pemikir Islam, penulis Islam yang terbaik, Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fi Islam. Bagaimana kita meraihkan anak isteri kita sebagai contohnya ketika mereka sakit, ketika mereka nak menikmati satu makanan, bagaimana hak-hak mereka yang perlu kita penuhi. Maka ini dianjurkan, diajar dalam Islam. Asasnya, berbelanjalah untuk keluargamu. Jangan berlaku kedekut kepada mereka, jangan kasar kepada mereka. Kalau terpaksa hukum sekalipun, hukumlah dengan keadaan kamu takut kepada Allah SWT. Jadi kadang-kadang dalam hidup ni ada ujian. Tak semua kelapa dan masa tandan itu yang elok. Saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang kisah Imam Malik. Walaupun Imam Malik ni terkenal sebagai imam ahli sunnah, tapi Allah menguji seseorang anaknya lalai tuan-tuan. Jadi Imam Malik diuji oleh Allah SWT dengan anak seperti itu. Walaupun dia seorang yang saleh, yang taat, tapi ujian Allah untuknya. Kita kalau mendapati ada manusia yang demikian tuan-tuan, janganlah kita melukakan perasaannya, menambah lagi dalam hidupnya tekanan. Tentulah tidak wajar untuk kita berkata hama je imam, anak macam setan. Tak boleh cakap begitu tuan-tuan. Ini ujian untuk si imam sebenarnya. Kadang-kadang ada orang keturunan yang mulia pun kita tak boleh nak kata apa-apa tuan-tuan ni mulia kat sekalian. Nama keturunan Arab, tapi anak-anak tak boleh harap. Tuan-tuan jangan kata begitu tuan-tuan. Pedih si ayah itu. Manalah dia nak anak jadi begitu tuan-tuan.
Kita baca dalam Al-Quran pun kisah tentang Nabi Nuh yang diuji oleh Allah SWT dengan anaknya yang tidak mahu dengar kata. Bagaimana Allah Ta'ala, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', wahai ayah, saya akan pergi ke gunung yang boleh menyelamatkan saya daripada banjir besar ini. Lalu Nabi Nuh menjawab, la asimal yawm min amrillah, tidak ada tempat pada hari ini yang boleh selamatkan kau, ayah nak. Marilah naik kapal dengan ayah. Taubatlah. Tak nak, tuan-tuan, mati tenggelam dia. Maka adakah itu pilihan daripada Nabi yang mulia, tuan-tuan? Ada penjelasan para ulama mengatakan itu bukan anaknya, itu anak tirinya, anak isterinya. Ada macam-macam penjelasan lah. Tapi madailah untuk kita kata memang ada manusia yang ujiannya seperti itu. Maka jangan kita melukakan perasaan orang dengan mengatakan perkara-perkara yang tidak patut seperti itu. Mengatakan bahawa seolah-olah macam ada satu kesilapan dalam dirinya, ketidakikhlasannya, penipuan dalam dirinya, riaknya. Jangan, tuan-tuan, kita tak boleh ulas benda seperti itu. Moga Allah selamatkan setiap kita daripada ujian seperti ini. Itu sebab antara doa orang-orang saleh yang Allah ajar kita untuk sentiasa mengamalkannya pada hujung surah Al-Furqan, iaitu ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa maksudnya? Ya Allah, kurniakan kepada aku pasangan aku, keturunan aku penyejuk mata memandang, jadikan kami ni pemimpin kepada orang bertakwa. Bukan pengikut, kita pemimpin, maknanya pencetus kepada kebaikan-kebaikan. Tapi andai berlaku satu yang tidak kita ingini, serahkan perkara itu kepada Allah Tuhan. Moga Allah bagi hidayah kepada anak-anak kita. Ada yang lalai, ada yang mungkin melakukan maksiat, maka kita kena realistik dalam kehidupan. Memang ada perkara demikian berlaku. Walaupun anak itu mungkin isyak rokok, tuan orang tanya anak kuat isyak rokok, anak suka tengok filem yang bukan-bukan, anak terlibat dalam perkara contohnya mencuri. Bahawa Allah mengemukakan kepada kita surah Yusuf, Nabi Yaqub itu pun dapat ujian. Anaknya 9 orang cuba untuk membunuh adiknya Yusuf itu. Ada tak kejahatan lebih besar daripada membunuh, tuan? Percubaan untuk membunuh. Maknanya kalau ada seorang anak muda itu mungkin terjerumus minum, sebagai contohnya minum arak lah, atau hisap rokok lah, ataupun buat perkara-perkara haram, tuan, masih banyak peluang untuk dia bertaubat. Kita sebagai ibu kena jadi pembimbing, pemimpin, mujuk, mendoakan, membimbing, mengajak. Daripada kita menghukum, tuan-tuan ni boleh kat Allah sekalian. Jadi inilah dia perkara yang dianjurkan kepada kita. Andai berlaku perkara yang tidak kita ingini, sabarlah, mintalah pada Allah SWT. Setingat antara kata-kata Syuraih Al-Qadhi, dalam kata-katanya Syuraih pun ada anak yang terjerumus dalam perkara-perkara maksiat juga. Maka beliau berkata dalam kata-katanya yang sangat terkemuka itu, Allah, kata-katanya sedih, tuan-tuan. Kata-katanya kepada guru yang akan membimbing anaknya itu, kerana dia sudah tua pada masa itu, dapat ujian, anak yang tergelincir melakukan maksiat. Beliau berkata, Allah sedih, in ataka bimalamatin fa'izhu mau'izatal adibil kayyisi wa idha hamamta bidarbihi fabidirratin wa idha balagta thalathatan laka fahbisi wa'alam. Kata-kata sangat indah, tuan. Saya tak ingat sepenuhnya. Beliau berkata, taraka salata li akrubin yasa'alaha yabghi al-hirasha ma'al wati rujasi. Beliau berkata, anak dia meninggalkan salat untuk masuk pertandingan lumba anjing. Orang Arab di padang pasir mereka lumba anjing yang kurus tu, dia lumba lari, tuan. Dia lumbakan anjing ini, maknanya satu perjudian. Macam orang lumba kuda, tapi orang kat negara Arab ada lumba anjing kurus yang kuat lari, tuan. Anak aku tinggalkan salat pergi masuk pertandingan lumba anjing bersama dengan orang-orang yang hidupnya macam orang bermasalah, orang najis hidupnya, orang rujasi, rijs, mana orang yang memang cenderung pada maksiat, berjudi. Wahai guru, kalau aku tak sempat membimbingnya, kalau engkau diberi peluang untuk bimbing anak aku ini, engkau bimbinglah dengan baik, ya. Kalau engkau rasa perlu pukul dia, pukullah dia dengan cara kasih sayang. Bila sampai 3 kali, berhentilah. Jangan pukul pakai tangan, pukul pakai rotan. Kalau engkau melihat ada pada ni masalah pun, ingatlah bahawa aku adalah ayahnya. Aku pun tak terfikir macam ni jalan yang dia pilih. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ini Syuraih Al-Qadhi, ditulis oleh Dr. Abdul Rahman Ra'fat Bashar dalam buku beliau Suwar min Hayati Tabi'in, gambaran kehidupan para tabi'in. Ini Syuraih adalah seorang tabi'i, yang ujian Allah padanya, daripada ramai anaknya ada seorang yang melencong.
Tapi dengan berkat doa ayah, anak ni akhirnya bertaubat selepas ayahnya mati, tuan-tuan. Macamlah cerita Khalil Husari yang pernah saya bawa kepada tuan-tuan, orang yang paling mau baca Quran yang paling tepat, sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Itulah namanya Muhammad Khalil Husari. Beliau dapat ujian, tuan. Dia ni Syekh Qura, merupakan makari, orang paling alim dalam qiraat. Semua orang tabi hormat padanya, tak ada siapa lebih baik bacaan daripadanya. Tapi ujian dia dalam kehidupan adalah anak perempuannya merupakan seorang mumathilah. Anak perempuannya merupakan seorang artis yang buka aurat, masuk dalam filem yang bukan-bukan di Mesir. Tapi si ayah hanya berdoa saja, Tuhan, menitipkan doa untuknya, tak berhenti doa. Sampailah Syekh Khalil Husari meninggal dunia, barulah cetusan hidayah sampai pada si anak. Kiriman doa itu didengar oleh Allah Taala sebenarnya. Maka akhirnya anak itu bertaubat, jadi sebaik-baik manusia, dan hilang daripada kamera, tuan-tuan. Tak ada siapa tahu, hilang pada radar. Tak ada siapa tahu ke mana pergi wanita tersebut. Selepas dia bertaubat, memang dia tak jumpa siapa. Semua orang tahu dia telah bertaubat. Tak mahu dia jejaki dia siapa pun, takut imannya bergoyah balik semula. Jadi ya tuan-tuan, dalam kehidupan ujian berlaku, apapun kita ibu ayah didik anak dengan kasih sayang. Kata Syekhuna Dr. Ratib Nabulisi, nak tahu sama ada anak sayang kat kita, itulah kalau kita balik jadi hari raya bagi mereka, gembira mereka, seronok mereka melihat ayah dia. Tapi dalam keadaan lain pula, kalau dia tiada anak berpesta, beraya anak, gembira anak kerana ketiadaan ayah kat rumah, maknanya yang kedua tu adalah ayah yang tidak bagus, yang perlu baiki dirinya. Ya, ada seorang kata ayahnya, suaminya sangat baik pada anak-anak, bagi duit itu, tapi pemarah bukan main lagi. Ayah takut padanya. Kesan ketakutan itu bila ayah dah tua, masing-masing tak mau jaga ayah itu. Kan teringat bengisnya, kasarnya kepada anak-anak lebih baik, tapi kasar bengis itu anak-anak simpan sampai bila, susah nak lupakan, tuan-tuan. Hati manusia akan terluka dengan kata-kata kita. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, tentulah berbeza kan jaga teguran daripada anak antara bapa yang hakim, yang bijaksana, dengan bapa yang ghairu hakim, yang tidak bijaksana, yang sembrono. Ya, bagaimana kata bapa yang hakim, nak masih nak abang long, ayah nak ajar kamu nak jadi masa berlalu cepat sangat, ayah pun tak tahu. Tiba-tiba besok kau dah besar, kau dah berkahwin, ayah ajar kau sikit dan perkara ni, nanti kalau kau jumpa pak mentua kau, begini cara dia, kau cakap macam ni. Ataupun so ayah terus marah anaknya dan mengatakan, apa bodoh sangat, bebal sangat, bahalul, benda ni pun tak tahu. Jangan kita anggap anak kita tahu, tuan-tuan. Dia tak tahu, tuan. Dia tak tahu. Kita kena tunjuk satu persatu. Kena coach dia, kena bimbing, kena tunjuk. Yang ayah ni kena banyak berinteraksi dengan anak lakinya, dan anak ibu ni banyak interaksi anak perempuannya. Nak, kalau besok kau berkahwin, jangan bawa pinggan begini kepada pak mentua kau, jangan bawa pion nasi letak dalam bekas macam ni. Kerjanya susah sikit, tapi kau dapat penghargaan mereka. Nak, kalau lauk ni dah banyak sangat tangan, ada lagi yang tak makan, kau pindahkan dalam pinggan yang cantik sikit. Kan kalau kita pergi kat restoran, kita tengok dulang yang sudah pun banyak tangan padanya, sudu pun jatuh dalam kuah, kita pun tak selera nak makan, kan tuan-tuan. Tapi kalau pengurus restoran itu pandai, aturkan semula, letak dalam pinggan elok, molek-molek, walaupun tadi telah banyak tangan pegang, tapi dimasukkan dalam pinggan yang cantik seperti itu. Kita datang kemudian ambil habis makanan itu kerana presentationnya. Jadi hanjur kepada anak kita, cakap, selalu sebut, nak, ibu nak ajar kau nak, jangan ambil hati, nanti kalau pasal hati kau jadi risau orang, nak, kau tak ambil tahu benda ni, nanti orang kata apa lah ibu tak ajar kau, mai ibu nak ajar kau. Jadi tuan-tuan, jadilah ibu bapa yang menunjukkan arah, membimbing, cakap jangan buat begini, buat yang betulnya begini, tunjuk kepada dia, anggap dia tak tahu, tuan-tuan. Kerana memang anak kita tak tahu. Tambahan hidup zaman sekarang ni, temannya lah YouTube, temannya adalah handphone. Dia melihat mungkin culture daripada barat, pendekatan orang barat beza daripada kita di timur. Kita orang Islam pula tu, cara kita bercakap tak boleh macam tu, kena macam ni. Jadi kena banyak bersabarlah, tuan-tuan. Sebagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya, membawa anaknya dengan seekor himar yang kita tahu kisahnya itu. Tapi peganglah yang benar, walaupun apa sebenarnya manusia kata, selepas kau ikut kebenaran, kau tak perlu gusar lagi. Setakat itu saja dulu untuk renungan kita pada malam ini, tuan-tuan. InsyaAllah malam esok kita akan start masuk kuliah tafsir surah Al-Fathu. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kalian, tuan-tuan. Jangan lupa dapatkan kitab ni. Yang kita sekali kita akan baca kitab Adabul Mufrad, dan di kalangan ustaz, pendakwah yang lain pun ada pakai kitab ni. Alhamdulillah, syukur tuan-tuan ikut kuliah mereka di Facebook masing-masing. Sekian saja, tuan-tuan, untuk malam ni. Sama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr tasbih kafarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'azabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah amin. Taqullahu alaikum. Terima kasih tuan-tuan, cija-cija, barakallahu fikum. Tolong sampaikan video ni kepada teman-teman yang lain, share dengan mereka. Terima kasih tuan-tuan ya. Apa yang disampaikan ni mudah-mudahan ikhlas kerana Allah. Tak ada ikhlas Allah tak kira apa pun tuan-tuan ya. Doakan untuk saya supaya jadi orang yang ikhlas. Terima kasih atas doa, atas sokongan tuan-tuan hadir kat kuliah ni. Semangat saya nak menyampaikan kebaikan. Mudah-mudahan ada pahala untuk kita bersama Jadi jumpa lagi esok insya-Allah. Jangan lupa kenang laku dan doamu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Astagfirullah dinakum wa amanatukum wa khatimah amalikum. Saya tinggalkan tuan-tuan bahawa penjagaan Allah ya. Suhaila, Fuzia, Abdul Halim, Suzy Daniel, terima kasih semua Jumpa lagi esok insya-Allah. Sulaiman bin Masturna. Barakallahu fiikum, barakallahu fiikum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Aziz. Ya, Jikaluk, Rosamas. Terima kasih semua Puan Kamisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salisah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Asma.